Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Helmi bin Mustafa dari SJKC Tukau Miri, Sarawak. Dengan ini ingin membentangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan, iaitu tajuknya penggunaan teknik tick and cross mampu meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi murid tahun 4. Okey, baik, kita terus kepada pengenalan. Jawi ialah merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Islam selain daripada Al-Quran, Hadis, Ibadah, Akidah dan juga Adab. Jadi di mana kenapa saya memilih Jawi, bidang Jawi, kerana apa yang saya dapati dalam kalangan murid saya, mereka sangat lemah dalam penulisan dan membaca tulisan Jawi. Jadi saya menumpukan kajian saya ini untuk mengatasi kelemahan murid saya, terutamanya dalam menyambung huruf Jawi. Kerana kalau kita lihat buku teks yang kita ada sekarang ini, kesemuanya ditulis dalam tulisan Jawi. Jadi bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlaku dengan baik ataupun dengan secara dua hala dan berpusatkan murid jika murid itu sendiri tidak faham dan tidak boleh membaca buku teks, tidak boleh membaca tulisan Jawi. Jadi apa yang saya ingin tekankan dalam kajian ini adalah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Seterusnya ialah fokus kajian. Fokus kajian saya adalah hanya menumpukan kepada 7 huruf ini sahaja. 7 huruf utama, iaitu huruf alif, da, zal, ra, zai, waw dan ba. Jadi saya menggunakan teknik tick and cross terhadap ketujuh-tujuh huruf ini. Di mana kalau kita dapat lihat sekarang, huruf alif, dal, zal, ra, zai, waw dan ba di hadapannya adalah bertanda tick ataupun bertanda betul. Kenapa saya mengatakan di hadapannya? Kerana penulisan Jawi adalah bermula dari arah kanan berbanding dengan tulisan Rumi yang bermula daripada arah kiri. Jadi jika dilihat, tanda tik itu diletakkan di hadapan ataupun di sebelah kanan huruf tersebut. Bermaksud jika mana-mana huruf yang ada di sebelumnya dan ingin disambung untuk membentukkan satu perkataan, maka ketujuh-tujuh huruf ini boleh disambung di depannya. Tetapi selepas daripada huruf ini tidak boleh disambung lagi. Okay, seterusnya adalah objektif kajian. Saya telah membahagikan objektif kajian kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum ini yang pertamanya adalah meningkatkan penguasaan terhadap penulisan Jawi dalam kalangan murid. Ini secara meluas, secara konteks umumnya. Menguasai kemahiran asas Jawi iaitu menulis dan membaca tulisan Jawi. Dan yang ketiga, menanamkan minat murid untuk mempelajari tulisan Jawi. Manakala objektif khusus pula, yang pertamanya adalah untuk meningkatkan penguasaan murid untuk mengenal pasti dan menyambung huruf alif, dal, zal, ra, zai, waw dan ba. Yang kedua, mengatasi masalah murid dalam menyambung huruf alif, dal, zal, ra, zai, waw dan ba. Dan yang ketiga, membantu guru mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan berkesan di dalam bilik darjah. Kita lihat pula pada peserta kajian, responden. Pada kajian kali ini, saya telah memilih responden dari kalangan murid tahun 4
di sekolah saya, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Tukau, Miri, Sarawak. Di antara 4 orang ini terdiri daripada 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Dalam memilih peserta kajian ini, saya telah memilih jenis peserta kajian yang uh, iaitu jenis persempelan bertujuan. Persempelan bertujuan ini kalau mengikut Chow Fook Meng dan Jaizah Mahamud adalah merujuk kepada pemilihan responden berdasarkan ciri-ciri tertentu yang memenuhi keperluan spesifikasi kajian. Jadi kalau kita lihat kepada tajuk dan objektif kajian, kenapa saya pilih tahun 4? Kerana sewaktu mengajar, 4 orang murid tahun 4 ini antara yang paling lemah dari kalangan murid-murid yang lain. Tahap 2, murid tahun 4 ni adalah antara yang paling lemah dalam jawi. Sehingga kan mereka nak tulis jawi, sentiasa tulis jawi memang selalu salah. Apatah lagi nak membaca. Jadi di saat itu, disebabkan faktor itu, saya telah saya telah membuat keputusan untuk memilih murid tahun 4 ini, seramai 4 orang ini. Murid tahun 4 saya seramai 4 orang saja. Jadi saya ambil semua untuk dijadikan sebagai sampel ataupun responden kajian saya pada kali ini. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian ini saya telah memilih reka bentuk kajian yang berbentuk campuran mixed method, iaitu metod kualitatif dan kuantitatif. Jadi secara lazimnya kajian yang merangkumi data deskriptif iaitu kualitatif dan juga maklumat statistik kuantitatif. Kebiasaannya setiap kajian mesti ada data-data ini yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Jadi mengumpul maklumat dan mengutip data secara langsung dengan responden berkaitan sikap, pendapat, kepercayaan, keputusan, peningkatan dan lain-lain. Jadi apabila digabungkan antara reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif ini, saya memudahkan saya untuk mendapatkan satu kepatan data ataupun menguatkan lagi data saya bagi melihat keberkesanan teknik tick and cross ini terhadap responden kajian. Dan menurut W. Lawrence Newman, kajian yang terbaik merupakan kajian yang sering menggabungkan ciri-ciri yang terdapat di dalam kajian berbentuk kuantitatif dan kualitatif kerana kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam kedua-dua bentuk kajian ini saling akan menampung di antara satu sama lain. Dalam ujian pra dan pos ini, kita dapat mengesan murid yang bermasalah. Kedua-dua ujian ini akan menunjukkan perbezaan pencapaian. Mesti akan menunjukkan perbezaan pencapaian. Kalau tidak menunjukkan perbezaan pencapaian, mungkin ada salah ataupun tidak kena pada teknik ataupun kaedah yang digunakan. Hasil perbandingan kedua-dua ujian ini akan menunjukkan perbezaan pencapaian responden dan kita akan lihat sebentar lagi analisis ujian pra dan pos. Seterusnya ialah pemerhatian. Apa yang saya jalankan pemerhatian ini adalah menggunakan kaedah pemerhatian secara terus ataupun secara langsung. Perlu diingatkan bahawa setiap ataupun kebanyakan kajian mestilah melalui proses pemerhatian. Jadi pemerhatian yang saya jalankan ini adalah mengambil masa lebih kurang 3 minggu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, di mana saya menjalankan pemerhatian ini dan terus dicatatkan di dalam borang pemerhatian yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Apa yang saya dapat lihat melalui pemerhatian yang saya lakukan adalah untuk mengesan kekerapan kesalahan
yang sering dilakukan oleh responden. Responden akan diberikan dengan latihan ataupun lembaran kerja ataupun aktiviti di dalam kelas, dan di situ saya dapat lihat responden ini melakukan kesalahan, responden ini melakukan kesalahan secara pemerhatian secara terus. Dan yang ketiga pula ialah soal selidik. Soal selidik ini mengandungi item-item maklumat demografi seperti jantina, agama atau dan umur serta perkara-perkara yang berkaitan dengan responden. Manakala yang kedua pula ialah soal selidik mengandungi maklumat skala pemeringkatan, rating scale, dan ianya menjurus dan berkaitan semuanya dengan tajuk kajian. Tak ada berkaitan dengan tajuk-tajuk kajian yang lain ataupun mata pelajaran yang lain. Skala pemeringkatan ataupun rating scale ini saya menggunakan skala Likert 4 mata yang mana saya akan terangkan sebentar lagi. Baik, kita akan lihat pada analisis data ujian pra dan pos. Kalau tuan-puan dapat lihat pada skrin sekarang ialah grade dan markah, jadual grade dan markah A, B, C, D, E, yang mana markah ini markah yang berada pada grade-grade yang tertentu ini kebiasaannya diguna pakai sewaktu ujian di sekolah. Jadi saya guna untuk ujian pra dan pos saya. Manakala jadual yang kedua pula ialah jumlah markah ataupun peratus yang diperoleh oleh responden. Responden 1, 2, 3, 4. Jika kita dapat lihat, responden 1 memperoleh 4 markah, responden 2 memperoleh 2 markah, responden 3 7 markah dan responden 4 6 markah. Ini markah ini berdasarkan daripada 20 markah. Maknanya 4 per 20 markah. 2 per 20 markah. Jadi peratus yang diperoleh oleh setiap responden terdapat pada jadual tersebut, didapati bahawa responden 2 dan responden 2 dan responden 1 telah memperoleh grade E, iaitu pada markah 10 dan 20. Manakala responden 3 dan 4 pula memperoleh grade D, yang mana masing-masing memperoleh markah 35 dan 30. Responden yang dipilih ini memang bersesuaian dan bertepatan kerana mereka masih lagi belum menguasai kemahiran dalam menyambung huruf Jawi. Setelah intervensi dijalankan, setelah proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, maka inilah hasil dia. Soalan yang sama diberikan, tapi jumlah markah dan peratus yang diperoleh responden 1, 2, 3, 4 sangat-sangatlah berbeza. Markah yang paling rendah ialah 16 bersamaan dengan 80% yang diperoleh oleh responden 2. Markah yang paling tinggi pula ialah 19 bersamaan dengan 95% yang diperoleh responden 3. Kenapa responden 2 dapat markah paling rendah? Dan sama juga sewaktu ujian pra tadi pun dia juga dapat paling rendah. Kerana responden 2 inilah murid yang paling lemah, murid yang paling lemah di dalam kelas saya, murid tahun 4 yang paling lemah. Jadi bila dia telah memperoleh markah 16/20 dan mencapai 80%, iaitu berada dalam grade A, sangat-sangat menggembirakan saya. Jika kita dapat lihat pada paparan graf di sebelah itu, okay, perbezaan antara ujian pra dan ujian pos. Responden 1 20, ujian posnya 90. Responden 2 10, ujian posnya 80. Responden 3 35, posnya 95. Responden 4 30 dan responden ujian posnya 90. Grafnya sangat-sangatlah berbeza dengan permulaan sewaktu mereka mengambil ujian pra. Instrumen yang kedua pula ialah pemerhatian. Bagi melihat
penetapan kesalahan terhadap 7 huruf jawi yang dipelajari semasa proses intervensi. Okay, 7 huruf jawi yang saya telah maklumkan tadi ialah alif, dal, zal, ra, zai, waw dan va. Jadi saya tekankan kepada 7 huruf ini sahaja bagi melihat kekerapan kesalahan mereka menyambung ke 7 huruf ini. Okay. Selepas ini saya akan tunjukkan satu jadual di mana kod 1 hingga 7 adalah mewakili 7 huruf jawi yang dipelajari, manakala lajur yang seterusnya adalah penggunaan gandal. Saya menggunakan teknik gandal ataupun tolais bagi menunjukkan kekerapan kesalahan yang dilakukan oleh responden. Pemerhatian ini saya memerhati responden ketika menyambung huruf jawi ini selama lebih kurang 2 minggu untuk saya merekodkan kekerapan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Okay, baik, kita tengok pada jadual seterusnya. Inilah jadual penggunaan teknik ganda ataupun tolais ini. Kekerapan kesalahan yang paling tinggi sebelum intervensi dijalankan ialah pada huruf dal, iaitu sebanyak 34 kali. Dal, 34 kali. Okey. Okey, kita lihat pada huruf yang lain pula. Huruf alif, berapa kali? 33 kali sebelum dijalankan intervensi. Sama juga lebih kurang yang lain. Zal 25, Ra 28, Zai 24, Waw 33, Va 16. Namun selepas proses intervensi dijalankan, masih berlaku kesalahan pada huruf Ra dan Waw sebanyak 2 kali. Ra 2 kali, Waw 2 kali. Namun tidak ada kesalahan langsung pada huruf-huruf yang lain selain Ra dan Waw. Alif tak ada, Dal tak ada, Za tak ada, Zai tak ada, Va pun tak ada. Manakala instrumen yang ketiga pula ialah soal selidik. Soal selidik ini diedarkan selepas ni. Jadi soal selidik ini saya memilih untuk menggunakan soalan yang jenis tertutup yang menggunakan skala Likert 4 mata. Seperti mana yang anda dapat lihat sekarang. Skala 1, 2, 3, 4 yang mana mewakili sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Okay, responden dikehendaki untuk menjawab pada skala 1 hingga 4 yang telah ditetapkan bagi setiap soalan. Kesemua responden telah memilih skala 4 bagi item 1, 4, 5, 6. Item 1, 4, 5, 6. Responden telah memilih skala 4 yang mewakili sangat setuju. Soalan-soalan yang dibina ini menggunakan laras bahasa yang mudah dipahami, jelas dan tidak mengandungi sebarang pemberatan untuk jantina serta agama. Dan soalan-soalan ini juga kalau kita lihat soalan ini dibina, ada soalan yang dibina untuk mengesan minat mereka terhadap pembelajaran jawi. Ada juga soalan mengesan untuk mengesan penguasaan mereka dalam teknik menyambung huruf ni. Menyambung huruf dengan menggunakan teknik tick and cross. Pada item 2, 3, 7 dan 8, terdapat 3 responden telah memilih skala 4 dan seorang responden sahaja memilih skala 3. Keseluruhan item 1 hingga 8, tiada responden menjawab dengan skala 1 dan 2 yang mewakili sangat tidak setuju dan tidak bersetuju. Bermaksud mereka sangat meminati dan mereka sangat suka untuk belajar menggunakan teknik tick and cross dan memberikan kesan peningkatan kepada mereka.
refleksi kajian. Sebagai refleksi kajian, saya lihat penggunaan teknik dan kaedah yang mudah serta bersesuaian dengan tahap penguasaan murid dapat membantu guru dalam menyampaikan isi pelajaran. Teknik pengajaran dan pembelajaran jawi yang saya gunakan dalam kajian tirakat ini ialah berpusatkan murid. Kesemua responden mampu menguasai kemahiran menyambung 7 huruf jawi yang ditekankan. Ini dapat dibuktikan dengan data-data, dengan graf dan jadual yang telah saya tunjukkan tadi. Kesemua responden yang paling lemah sekalipun dapat menguasai kemahiran menyambung 7 huruf jawi ini. Walaupun berlaku sedikit kesalahan, tapi tidak mengapa kerana ianya dalam jumlah yang sedikit, namun peningkatan dan penguasaan yang berlaku kepada responden itu yang sangat baik untuk pembelajaran jawi, untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam. Namun masih ada lagi kekurangan. Menyambung huruf-huruf jawi yang lain apabila disambung, ianya akan berubah bentuk. Okey, untuk pengetahuan semua, selain daripada 7 huruf ini, kita ada huruf 36 huruf yang lain di mana ada di kalangan hurufnya itu apabila disambung, ianya akan berubah bentuk. Huruf-huruf ini apabila disambung sama ada depan ataupun belakang ataupun tengah, kebiasaannya huruf ini akan berubah bentuk. Itu kekurangan. Sebab dalam kajian ini saya hanyalah menumpu kepada 7 huruf ini sahaja yang saya hanya ingin lihat kemahiran murid ini menyambung ke 7 huruf ini sahaja, di mana menyambung di depannya sahaja dan tidak menyambung di belakang. Tik hanya di depan, cross di belakang. Baik, untuk carangan kajian seterusnya, membuat beberapa pengubahsuaian dan tambahan. Boleh diaplikasikan pada huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Perlu ditekankan dalam aspek huruf boleh bersambung dan berubah bentuk. Seperti mana yang saya terangkan tadi. Membuat pengubahsuaian yang baik dari segi pemilihan responden. Okey. Dilaksanakan ke atas responden tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2, 3. Bilangan responden juga perlu dititik beratkan untuk mendapatkan kebolehpercayaan hasil dan kesahan data yang tepat. Okey, setakat ini tamatlah sudah saya punya pembentangan. Salam sejahtera.